Selamat sejahtera kepada mentor saya Profesor Khadijah. Nama saya Lim Li Xuan. Nombor matrik S58718. Hari ini saya akan membincangkan konservasi penghasilan kompos sisa makanan dan penanaman herba organik. Kompos merupakan bahan organik yang telah terurai dan diketahui semula sebagai baja. Juga merupakan bahan utama dalam pertanian organik. Proses kompos berlaku secara semula jadi. Kebaikan kompos. Kompos memainkan peranan sebagai pemulih dana dan penyubur dana. Kompos yang dihasilkan membolehkan kita menjimatkan kos untuk membeli baja. Kompos yang dihasilkan juga dapat membolehkan dana menyerap air dengan bagus. Terdapat beberapa cara untuk melakukan kompos. Antara kaedah untuk melakukan kompos adalah terdapat kompos petak, vermi kompos, kompos takakura, kompos angin, kompos bokashi, kompos mekanikal. Hari ini saya akan melakukan kompos saya sendiri dengan menggunakan kaedah bokashi. Bokashi adalah terminologi yang bermaksud bahan organik yang telah ditampai. Kaedah ini sering kali dikaitkan dengan aktiviti pengkomposan, tapi yang lebih tepat adalah proses pencapaian oleh mikroorganisma anaerobik. Kompos melalui kaedah bokashi dapat terhasil dengan menggunakan sisa tapur, daun kering, kulit buah-buahan dan kerak kayu. Kaedah bokashi mudah dilakukan, kurang berbau busuk, hasilnya dapat dijadikan sebagai baja. Kaedah ini dapat dijalankan secara kecil-kecilan ataupun berskala besar. Gambar di atas menunjukkan cara untuk melakukan kompos melalui kaedah bokashi. Nanti saya akan menunjukkan cara melakukannya. Sebelum membuat kompos, bahan utama yang diperlukan adalah sisa tapur, tong minyak, penapis, botol air, botol bunga, biokatalis dan dana. Untuk mengerjakan kompos, saya telah mengubahkan tong minyak masak untuk dijadikan sebagai tong kompos. Semasa proses fermentasi, air akan berdagang di bahagian bawah. Seterusnya, sisa tapur haruslah dipotong kecil supaya proses fermentasi secara optimal dapat dilakukan. Seterusnya, kita akan memasukkan penapis ke dalam dasar tong tersebut, supaya sisa tapur tersebut tidak akan jatuh ke bawahnya. Macam ini. Biokatalis merupakan ejen penguraian terbaik yang mengandungi banyak mikrobaik yang berupaya untuk menguraikan sisa makanan dengan cepat, dapat menghapuskan bau busuk dan dapat menolong menukarkan sisa bahan organik yang memberi manfaat kepada tubuhan. Sekarang kita akan memasukkan biokatalis ke dalamnya sebagai lapisan pertama. Seterusnya, kita akan memasukkan sisa tapur ke dalamnya sebagai lapisan kedua. Sisa tapur mestilah dipadatkan dalam ruang fermentasi untuk hilangkan ruang udara. Ulangi proses yang sama dengan memasukkan satu lapisan biokatalis dan satu lapisan sisa tapur sehingga penuh. Kemudian kita tutup dengan penutup supaya serangga dan lalat tidak masuk. Kemudian kita membiarkannya selama 7 hari untuk menjalankan proses fermentasi. Proses fermentasi adalah proses penguraian sisa makanan yang dengan bantuan mikroorganisma seperti yeast dan bakteria. Fermentasi kompos dapat dijalankan sama ada anaerobik ataupun aerobik. Kompos yang saya buat hari ini akan mengalami anaerobik. Anaerobik adalah proses yang berlaku tanpa menggunakan oksigen. Produk sampingan kompos adalah alkohol. Sebab itulah kompos pada akhirnya akan berbau busuk. Kelebihan fermentasi anaerobik adalah nutrien hanya hilang sebanyak 10% daripada kompos tersebut. Kebanyakan bentuk akhir kompos adalah dalam bentuk cecair. T0 adalah hari pinti isi penuh dan ditutup rapat dan disimpan di tempat duduk. T7 adalah hari ketujuh disimpan. Pada hari ketujuh, jelaslah kita nampak isi padu baja telah menurun dan cecair kompos telah dihasilkan. Jika dilihat secara teliti, terdapat titisan air pada botol dan pada permukaan sisa mula mempunyai kulit putih. Cecair kompos yang dihasilkan akan disimpan di dalam potong dan digunakan sebagai baja serbuan. Cecair kompos ini mengandungi banyak mikrobaik. Cecair kompos ini kemudian akan disebuh pada daun dan tanah sekali seminggu. Selepas proses fermentasi, pematangan kompos akan berlaku selama 14 hari. Selepas 14 hari pematangan, kompos akan berbau masam. Daripada berbagai jenis herba, keputusan saya adalah menanam bawang. Saya memilih untuk menanam bawang kerana majalah dan surat khabar pernah mengatakan bahawa bawang mempunyai banyak kebaikan kepada kesihatan. Antara kebaikan bawang adalah dapat mengatasi kemurungan, meningkatkan kesihatan jantung, membantu perhadapan, merawat gigi, melawan bakteria, anti bonaan, menguatkan tulang, membantu sistem pertahanan badan dan melancarkan sistem pernafasan. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk menanam bawang.
Kompos yang matang tidak digunakan 100% untuk menanam. Boleh diletakkan dalam pasu bunga atau digaul dengan tanah lain dengan nisbah 1 kompos dan dengan rasio 3 tanah. Ulangi langkah yang sama sehingga penuh. Kemudiannya kita perlu menggorek satu lubang dan memasukkan bawang ke dalamnya dengan bahagian atas bawang telah dipotong. Kemudiannya kita menutup bawang dengan tanah dan menyiram air. Selepas itu meletak di tempat yang sesuai. Gambar di atas menunjukkan pertumbuhan bawang pada hari pertama sehingga ke hari keempat. Pada hari kelima sehingga ke hari ketujuh, daun bawang semakin membesar. Kemudiannya keadaan bawang dari hari ke-8 sehingga ke hari ke-10. Akhirnya bawang telah berjaya membesar. Itu saja langkah untuk menanam bawang. Saya rasa sangat seronok dan gembira apabila menyertai program ini, kerana dalam keadaan COVID-19 ini, setiap orang kena berada di rumah dan mereka akan berasa sangat bosan. Selepas saya menyertai program ini, saya berasa sangat seronok kerana program ini dapat dijalankan di kediaman masing-masing. Hal ini membolehkan kita menguasai ilmu pengetahuan menanam dengan menghasilkan kompos sendiri. Perasaan gembira dan kepuasan yang tinggi akan wujud apabila hasil tanaman kita bertumbuh besar. Kenapa penting untuk menghasilkan kompos sisa makanan sebagai salah satu cara untuk menjaga alam sekitar dan hidup sehat? Aktiviti kompos membantu mengembangkan usaha mewujudkan jaminan sumber makanan dalam kalangan masyarakat dan juga dapat dilihat apabila sumber input pertanian boleh dihasilkan sendiri tanpa perlu bergantung kepada pemberian baja. Tambahan pula, aktiviti kompos dapat menghasilkan tanaman yang lebih organik dan sihat. Pengurangan baja kimia dengan menggunakan kompos sebagai baja dapat melindungi alam sekitar dan daripada dicemar. Jati diri merupakan sifat atau ciri yang unik serta istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu. Program yang saya sertai ini dapat membantu saya meningkatkan jati diri seseorang warga Malaysia untuk berhadapan dengan isu semasa dan cabaran global. Program ini memberikan saya menjadi seorang yang berdisiplin, bertanggungjawab, tidak mudah berputus asa, terdedah kepada cara dan teknik penerusan alam sekitar dan sektor pertanian. Bukan itu sahaja, perasaan cinta akan bumi dan negara juga akan wujud pada diri saya sendiri. Selepas saya menyertai program ini, dengan adanya sasiat ciri yang cemerlang dan ilmu pengetahuan yang luas, saya percaya kita dapat berhadapan dengan isu semasa dan cabaran global dengan berjaya. Itu saja daripada saya. Terima kasih.